أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Al-Fadhil Tuan Musi Majlis, Ashabul Fadilah, Tuan Imam Ustaz Hamdan Abdul Rahman, seluruh ahli Jawatankuasa Masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah pada malam ini kita merasakan rasa syukur yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang telah mengizinkan kita untuk bertemu dan bersama pada malam ini dalam majlis kita memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW diutuskan ialah sebagai rahmat kepada sekalian alam. Seperti mana yang Nabi SAW menyebut di dalam hadisnya, innama ana rahmatun muhdah wa ni'matun musdah. Sesungguhnya hanya saja aku diutuskan aku ialah rahmat yang dihadiahkan kepada kamu, dan aku ialah nikmat yang terbesar yang dikurniakan oleh Allah buat kamu semua. Itulah risalah Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW untuk sekalian umat dan alam sejagat. Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ia sebagai ad-din,
seperti mana yang Tuhan sebut, inna dina indallahil Islam, sallallahu Muhammad, sesungguhnya agama di sisi Allah itu ialah Islam. Inna dina indallahil Islam. Din ialah cara hidup yang berasaskan kepada agama. Orang lain hanya menyatakan mereka beragama, agama Kristian, agama Yahudi, agama Buddha, agama Hindu dan sebagainya. Dan agama pada mereka ialah ritual ibadat, cara nak buat ibadat kepada yang mereka dakwa Tuhan mereka. Sebenarnya lain dari Tuhan tu bukan Tuhan pun. Mereka yang kata Tuhan, sebenarnya bukan Tuhan, makhluk Tuhan. Hak tangan banyak tu ialah makhluk Tuhan. 3 Trinity yang disembah oleh orang-orang Nasrani tu juga makhluk Tuhan. Allah SWT Muhammad. Tokong-tokong yang disembah oleh Buddha tu semua makhluk Tuhan, tu bukan Tuhan. Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Itulah Tuhan sebenar-benarnya sebagai Tuhan. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang lain yang kata Tuhan, mereka sembah je. Dan agama mereka sebenarnya tidak merupakan cara hidup pun. Cara hidup hanyalah Islam. Dari bangkit tidur sampai tidur balik, dia ada hukum kena ikut. Ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada harus. Hukum wajib kena ikut. Bagi orang Islam, hukum ni wajib, dia kena ikut. Apa hukum dia tak ikut hukum-hukum ni? Berdosa. Maka tuan-tuan, begitulah Islam ialah merupakan cara hidup. Macam mana nak masuk jamban? Islam ada peraturan dia. Macam mana nak masuk jamban? Kaki kiri kita langkah masuk, kaki kanan kita langkah keluar. Dalam jamban tak boleh sebut nama Allah. Dalam jamban tak boleh bersembang juga. Tidak ada cakapan yang paling buruk melainkan dalam jamban. Handset masuk dalam jamban, orang telefon pergi jawab pula tu. Tu cakapan yang paling buruk sekali. Seperti mana kita ambil wuduk, makruh kita bercakap, begitu dalam jamban makruh kita bercakap. Mana? Ni undang-undang dia. Daripada perkara yang paling lekeh sekali, berak dalam jamban, ada hukum dia. Sampailah pada perkara yang paling mulia sekali, apa dia? Memerintah negara. Ada caranya, ada hukum dia. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pilihlah parti yang bercadang untuk melaksanakan hukum Allah dalam negara. Mungkin tak boleh buat sehari dua ni, tapi mereka ada cadangan untuk melaksanakan hukum Al-Quran dan Hadis dalam negara. Tuan-tuan, itulah yang Nabi tinggalkan kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memulakan dakwah Nabi di Mekah selama 13 tahun, maka berlaku satu proses yang sangat penting, iaitu proses berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Apa tujuan yang paling besar sekali berhijrah ke Madinah? Memerintah negara. Sayyidina Muhammad memerintah negara dengan cara Islam, pakai hukum Islam.
Islam memerintah masalah Sayyidina Muhammad bukan hanya memerintah orang Islam. Islam memerintah tak kira Islam, tak kira bukan Islam. Maka orang yang bukan Islam, yang nak duduk di bawah negara Islam, disebut dengan kafir zimmi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang kafir yang duduk dalam negara Islam nak patuh kepada undang-undang Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, haram menyakitkan orang-orang kafir zimmi. Dosa, Nabi kita marah. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, man adhani dhimmiyan faqad adhani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang menyakitkan orang kafir zimmi, maka sebenarnya dia telah menyakitkan aku, kata Rasulullah. Maka Islam ialah rahmat kepada sekalian alam. Orang bukan Islam yang menentang Islam sebab dia tak faham Islam. Islam bukan nak menera orang bukan Islam. Islam nak memberi kerahmatan pada orang bukan Islam. Hari ni kita duduk ni, kalaulah kita duduk pada hari ni, kita bukan duduk dalam sebuah kerajaan Islam pun. Orang bukan Islam kata Islam ni zalim, mendera rakyatnya. Ni hak kita duduk hari ni, tak Islam pun dera kita, betul tak? Bukan kerajaan Islam pun, tapi mendera kita, menzalimi kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, Islam sudah ada role model dia, contoh bagaimana Nabi memerintah negeri Madinah. Dalam Madinah ada orang Islam, ada orang bukan Islam juga, pelbagai bangsa dan kabilah. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang Islam mesti faham Islam lengkap, Islam kamil, mutakamil, syamil, mutasyamil, lengkap lagi melengkapi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Islam memberi kebebasan beragama. Tetapi orang Islam, masalah Sayyidina Muhammad, bila dia dah Islam, dia tak boleh keluar daripada Islam. Itu undang-undang dia. Bila dah jadi Islam, keluar tak boleh. Orang keluar daripada Islam disebut dengan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Siapa-siapa murtad, Nabi sebut, man baddala dinahu faqtulhu. Siapa yang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menukar agamanya, bunuh dia. Itu satu ancaman. Bila masuk Islam, keluar tak boleh. Pasal apa? Rahmat kepada orang Islam. Kalau tak ada undang-undang tu, nanti orang masuk Islam, orang keluar. Apa bahaya keluar? Masuk neraka. Islam nak kawal orang Islam supaya semua pakat masuk syurga, jangan ada yang masuk neraka. Undang-undang. Tetapi bagi orang yang belum masuk Islam, tak ada paksaan. Sebab itu Islam nak dakwah, nak ajak orang masuk Islam, dia panggil dakwah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan paksa. Kita sampaikan je Islam macam ni, Islam gini, Islam gini. Kerana hang nampak sesuai dengan jiwa hang nak masuk Islam, sila. Tapi kalau hang tak masuk, kami tak paksa. Sebab hanya dengan mengucap dua kalimah syahadah dengan rela, baru berhubung roh dia dengan rohnya di alam sebelum mai ke dunia hari itu. Iaitu sewaktu kita pakat jawab, Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Semua pakat jawab. Kafir pun jawab, yang bukan, yang Islam pun jawab. Qalu bala syahidna, ya engkau Tuhan kami. Bila dia menerima Islam secara sukarela, berhubung, connect, seperti connect pelak dengan soket, langsung berhubung dengan alam mana.
Lepas tu kalau kita tengok, bismillahirrahmanirrahim, contohnya ada orang bukan Islam, dia masuk Islam. Bila dia diajak mengucap tu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dia menangis. Ada kita tengok video, ada kita tengok di video macam tu. Pasal apa? Sebab berhubung dengan pengakuan hari tu di alam roh hari tu. Pasal apa dia macam tu? Sebab Islam fitrah. Islam agama fitrah. Fitrah maknanya setiap orang dia akan merasakan dalam dirinya ada Tuhan. Kaum ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cuba menafi fitrah. Tuhan tak ada. Etis cuba menafikan tak ada Tuhan. Sebenarnya mereka membohongi diri mereka sendiri. Manusia bila mana dalam keadaan kelang kabut, tenggelam contohnya, Sallallahu Alaihi Muhammad, tenggelam dalam laut, takkan nak panggil mak, takkan nak panggil ayah, nak panggil siapa? Ketika tu dia akan cari sekuasa yang lebih, yang dia rasa sangat berkuasa. Itulah kuasa Tuhan. Fitrah manusia bertuhan, itu fitrah. Maka siapa Tuhan yang sebenarnya? Tuhan yang sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, tujuan kita nak merintah sebab kita nak mentadbir dengan hukum Allah, nak bagi rahmat, kerahmatan pada sekalian alam. Kita bukan nak bagi keadilan pada orang Islam saja, tapi kita nak bagi keadilan pada semua orang, termasuk orang bukan Islam, hatta semua perkara, binatang, pokok-pokok kayu dan sebagainya. Sebab tu Islam kalau dia perang, tak boleh tebang ikut suka pokok-pokok kayu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh sembarangan berperangan, dia ada undang-undang dia. Maka tentu sebab itu pernah berlaku dalam sejarah Islam. Sallallahu Alaihi Muhammad berperang di Azerbaijan. Islam tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad nak perang bukan terus perang, tanya dulu, hampa nak masuk Islam tak? Ni tanya pada raja, menteri-menteri dalam negara yang kita nak perang tu, hampa nak masuk Islam tak? Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hampa masuk Islam, baik, kami akan pergi negara lain pula. Islam akan diajak oleh ulama-ulama kami. Tu Islam. Pergi negara lain pula. Lepas tu tinggal raja dan rakyat diajak Islam oleh ulama-ulama. Hampa nak masuk Islam tak? Tadi kalau tak mau, okey, turun dari jadi raja. Menteri turun dari jadi menteri. Kami di raja, kami menteri. Lepas tu tengok kami merintah macam mana. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kami merintah, kami memberi keadilan pada semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kamu akan dapat rahmat dengan pemerintahan kami. Kamu akan bahagia cara pemerintahan kami. Kalau pemerintah lain daripada Islam, dia tak boleh bagi keadilan, dia tak boleh bagi kerahmatan, sebab rahmat dan keadilan tak duduk dalam agama lain. Rahmat dan keadilan hanya duduk dalam Islam saja. Sallallahu Alaihi Muhammad. Okey, tuan-tuan, kalau mereka jawab tak juga, baru perang. Perang ni apa? Perang untuk paksa turun dari jadi raja, turun jadi rakyat, menteri turun sampai jadi orang biasa. Okey, kami memerintah. Ni paksa nak bagi rahmat pada sekalian alam. Ibarat dia macam ni, tuan-tuan. Sallallahu Alaihi Muhammad.
heret orang nak masuk syurga. Bayang tak? Faham tak? Heret orang nak masuk syurga. Tu Islam. Kalau hampa nak mentah juga, terjun neraka hampa. Maka tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, itulah tujuan pengutusan Rasulullah 1400 tahun dulu. Maka tuan-tuan, subhanallah, agama lain tidak ada rekod mentadbir dengan adil, tak ada. Islam terlebih khusus zaman Rasulullah memiliki rekod yang panjang dalam sejarah masalah Sayyidina betapa adilnya pemerintahan Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW memerintah dengan menampilkan qudwah, contoh teladan. Seperti yang Allah sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Allah kata, sungguh sesungguh-sungguhnya Muhammad, pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik bagi siapa-siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Allahu akbar. Jadi sallallahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri memerintah, Nabi sendiri jadi penguasa untuk umatnya mengikut teladan dan contoh-contohnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hak ni nak kena persembah balik, hak ni nak kena cerita balik kepada orang bukan Islam. Kami ada contoh kami Rasulullah dalam sejarah. Baca sejarah, hak tu kami tawarkan kepada kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam merintah dengan penuh keadilan. Sebab Allah mengharamkan zalim berlaku sama-sama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Islam berdiri di atas keadilan. Orang lain nama aja keadilan, tak adil pun. Islam ni adil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam adil. Orang lain walaupun dia kata nak tegakkan keadilan, tapi dia tak berdiri di atas prinsip Islam. Faham tak? Mungkin kita kata mereka pun pejuang keadilan juga, tapi mereka tak berdasarkan kepada prinsip Islam. Dasar Islam tu tak letak dalam hati dia. Dia macam orang kapiak lah. Orang kapiak sedekah, tuan terima nak tanya? Orang kapiak dia sedekah RM50, RM50, Tuhan kira sedekah tu mardud, tertolak sebab tak Islam. Tak menyebabkan dia masuk syurga sebab dia tak Islam. Orang kapiak buat baik tak mana pun Tuhan tak terima. Tuan-tuan, dasar kepada parti sangat penting, Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sekalipun dia memberi keadilan sedangkan dia bukan Islam, tetap dia nama zalim. Pasal apa? Sebab zalim ni istilahnya wad'u syai' fi ghairi mahalli. Itu mana zalim, letak sesuatu tak di tempatnya. Contoh kepiah, soal Sayyidina Muhammad. Kepiah ni dia manggil ya, tapi tak di kaki. Kasut RM500 tak di kepala, tak kena di tempatnya. Orang panggil zalim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adilnya kalau diasaskan dengan agama, tu baru nama adil. Tapi kalau menegakkan keadilan masalah sayyidina Muhammad di atas dasar yang tidak Islam, tetap namanya zalim sebab tak di tempatnya diletakkan. Hanya Islam lah yang mentadbir dan menguasai pemerintahan. Kaum muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, mari kita tengok beberapa contoh
yang pernah ditunjuk oleh Islam sallallahu alaihi wasallam Muhammad di dalam memberi keadilan. Nabi SAW telah mengajar para sahabatnya. Para sahabat ni mereka semua murid-murid Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok dulu hasil didikan Nabi. Satu masa Sayyidina Ali hilang baju besi. Dia Amirul Mukminin, dia khalifah, dia pemerintah negara. Baju besi dia hilang. Bila baju besi dia hilang, dia kata, siapa curi ni? Tiba-tiba satu hari dia tengok baju besi dia dipakai oleh seorang Yahudi. Tengok tu, baju besi aku. Langsung celapak pergi dia, "Hai Yahudi, baju besi aku tu." Kata Yahudi, "Ni baju besi aku." "Baju besi aku," kata Sayyidina Ali. "Baju besi aku," kata Yahudi tu. "Baik, lah ni kita bawa ke muka pengadilan, bawa ke mahkamah." Sayyidina Ali mendakwa baju besi dia, Yahudi tu pertahankan baju besi dia. Sallallahu alaihi wasallam. Duduklah depan hakim. Kata hakim, Amirul Mukminin, ni raja ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Amirul Mukminin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa bukti kata baju besi ni tuan punya? Dia kata, tak ada. Tak ada bukti. Cuma baju besi aku lah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Macam tu ya? Baju besi aku lah. Kalau dakwa tak boleh bawa saksi, macam mana? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Akhirnya hakim buat keputusan, sallallahu alaihi wasallam, baju besi ni baju besi Yahudi. Sebab pendakwa tak boleh mendatangkan bukti dan saksi. Nampak tak? Dia tak kira siapa, hang raja ke, hang siapa ke, keadilan ditegakkan pada semua. Akhirnya apa kata Yahudi tu? Dia bila keadilan dia buat di atas asas Islam, dia akan sampai kepada tahap bukan Islam akan akur. Adil sungguh Islam. Menyebabkan Yahudi akan masuk Islam. Yahudi itu masuk Islam. Satu masa isu yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sama juga. Ni Sayyidina Ali, ni Yahudi. Hakim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni khalifah, ni Yahudi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila nak jatuh hukum, bila nak jatuh hukum, hakim ni tengok lebih banyak pada Sayyidina Ali, ni khalifah, ni Yahudi. Ketika tu kata Sayyidina Ali, ni dah nampak hang dah mula tak adil. Hang tengok muka aku lebih pada hang tengok muka Yahudi. Nampak ada Islam. Tuan-tuan, ni suasana aman. Perang pun Islam dapat memberi keadilan. Islam tak bunuh orang perempuan, Islam tak bunuh budak-budak, Islam tak bunuh orang tua-tua, Islam tak bunuh orang yang beribadah dalam gereja dan juga biara Yahudi. Islam hanya berperang dengan orang yang perang dengan dia saja. Tapi ini tak berlaku dalam tentera-tentera lain. Bila masuk sebuah negara, mereka merogol orang perempuan, mereka membunuh rakyat dalam negara tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa perang di Azerbaijan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Islam dah masuk dah daripada sempadan sampai ke hujung sempadan pula, dan tentera Islam dah menguasai negara, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan dah mula dah pemerintahan Islam dalam negara tu. Tentera Azerbaijan kalah dengan tentera Islam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Merintahlah dalam beberapa minggu, masuk bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ada rakyat tulis surat kepada Sayyidina Umar di Madinah. Perang yang berlaku antara Islam dan tentera Azerbaijan tidak adil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.
tak adil. Salah Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar dapat surat tu, dia kata tak adil, didakwa oleh rakyat. Akhirnya kata Sayyidina Umar, baik, tuan-tuan tahu apa arahan Sayyidina Umar? Salah Sayyidina Muhammad, perang lain. Pernah berlaku perang lain. Dia macam orang menang bola 2-1. Lepas tu kata dakwa tak adil, mau lawan lain. Tak ada. Kata Sayyidina Umar, perang lain. Bila perang lain tu, maka keluarlah tentera daripada utara sampai selatan, bergerak main ke sempadan nak perang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi maknanya itulah Islam. Kalau perang lain ni ada tak risiko kalah? Ada. Tapi Islam tu adil. Akhirnya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, taklah habis lagi tentera Islam bergerak daripada utara sampai sempadan. Rakyat dah tahan, cukup. Kami dah tengok Islam itu adil. Itulah bermula Islam bertapak di Azerbaijan di atas keadilan Islam. Siapa yang ajak semua ni? Rasulullah, kepimpinan berteladan. Nabi SAW suruh orang buat baik, Nabi lebih dulu buat baik. Hari ini dia suruh orang buat baik, dia paling tak buat baik. Salah Sayyidina Muhammad. Pemimpin hari ini berlakon-lakon, konon-konon dia pemimpin terbaik, sebenarnya dia berkepentingan. Dia tak mentingkan kita pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Janji tanpa dikota. No? Islam ni kalau nak berjanji, dia kena kaji. Boleh buat, dia lewat. Lepas tu bila merintah, tak boleh buat. Kata ingat senang nak buat. Lepas tu apa berjanji? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya kalau berjanji tak kuat tu perangai siapa? Tak mahu sebut lah. Orang tak beriman. Kalau orang beriman, dia menjanji, nak berjanji, dia nak buat manifesto, dia kaji dulu. Boleh tak boleh buat? Bolehkah kita buat? Tak boleh buat, jangan berjanji. Nanti jadi orang munafik. Maka tuan-tuan, subhanallah, Nabi kepimpinannya janji di kota. Bukan benda besar apa, benda biasa ya. Contoh, Nabi sampai di Madinah, ada satu orang perempuan namanya Ummu Sulaim. Dia bawa anaknya bernama Anas bin Malik, bawa jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Sulaim, si ibu ni kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Anas sakit gigi. Sallallahu alaihi wasallam, Anas sakit gigi. Nabi kata, kalau sakit gigi jangan makan benda manis, kata Rasulullah. Jangan makan benda manis. Hang balik rumah, Nabi doa kat dia. Lepas tu hang balik rumah, seminggu jangan makan benda manis, main pula, kata Rasulullah. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim, baliklah ke rumah Ummu Sulaim dengan Sayyidina Anas, anak dia, balik rumah. Minggu mai pula jumpa Rasulullah. Bila jumpa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam mana Nabi tanya? Lega tak Rasulullah? Lega dah Rasulullah. Tak makan mana-mana? Tak makan Rasulullah. Aku pun tak makan mana-mana seminggu. Faham tak? Aku pun tak makan benda manis seminggu. Tu Rasulullah. Nampak tak kepimpinan? Nabi SAW mengajar para sahabat berzuhud dengan dunia. Nabi pun zuhud dengan dunia. Pemimpin hari ini suruh orang ikat perut, sedangkan dia tu saya sebut panjang-panjang. Sallallahu alaihi Muhammad. Maknanya kepimpinan yang kita tunggu, yang kita nanti adalah kepimpinan yang telah
diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi subhanallah,